Penularan COVID-19 di Malaysia dan seluruh dunia telah pun mengubah segenap urusan dalam kehidupan kita. Ia juga menuntut perubahan bagaimana cara kita untuk berfikir dan menguruskan suatu perkara. Cabaran COVID-19 juga memberi suasana baharu kepada sesebuah organisasi. Jadi pada hari ini, kami akan berkongsi dan mengimbas bagaimana pandemik COVID-19 ini memberi cabaran dan kesan kepada kepimpinan organisasi. Bersama saya, 4 panel istimewa iaitu saudari Ilya Maisarah, Hanis Hadirah, Anis Najwa dan Diana Amira. Kita akan mulakan tentang pandemik COVID-19 ini dengan panel pertama untuk memberi penjelasan tentang kesan pandemik COVID-19 kepada organisasi, pekerja dan pelanggan. Saya mempersilakan saudari Ilya Maisarah untuk teruskan forum ini. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik manis ni. Dan saya selamat sejahtera kepada moderator, panel-panel kita dan semua penonton yang sedang menonton forum ini. Okey, jadi seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ni dah merebak di serata dunia termasuklah Malaysia kan. Jadi mestilah ada kesan-kesan yang berlaku kepada negara kita. Antaranya adalah kepada organisasi, pekerja dan juga pelanggan. Jadi sebelum itu saya akan menerangkan tentang organisasi dulu. Jadi apa yang organisasi akan hadapi adalah organisasi kena cepat membuat keputusan dan keputusan yang dibuat tu kena fikirkan pasal pekerja. Tak boleh fikirkan tentang organisasi saja. Sebab kalau kita hanya fikirkan tentang organisasi dan tidak fikirkan pekerja, dan pekerja kita mungkin akan menghadapi stres, tekanan. Dah lah COVID kan, dengan macam-macam lagi nak kena hadap. Dan kita kena fikirkan juga tentang pekerja kita. Setelah itu, organisasi nak turunkan kos. Bila nak turunkan kos, dia akan memecat pekerja. Bila dah pecat pekerja, dia akan, kalau tak pecat pekerja, dia akan potong gaji pekerja. Kementerian Sumber Manusia dah bagi tahu jangan pecat pekerja. Oleh itu, Kementerian Sumber Manusia dah bagi subsidi kepada organisasi itu. Dia dah bagi peningkatan subsidi daripada 600 kepada 1,200 setiap pekerja. Setelah itu, ini dalam konteks pekerja pula. Pekerja yang dipecat akan mencari kerja yang baru. Bukan senang nak cari kerja pada waktu pandemik macam ni sebab permintaan yang tak begitu tinggi. Dan yang pekerja yang tidak dipecat pun akan kena mengamalkan norma baru dalam syarikat. Macam work from home, meeting atas talian dan jadual bekerja juga pun mungkin tidak tentu. Dan fasiliti yang terdapat di tempat kerja tak sama dengan fasiliti yang ada dekat rumah. Itu akan menyukarkan pekerja untuk teruskan bekerja. Jadi, tapi kita dapat tahu yang sektor teknologi dan pasaran digital sedang meningkat. Oleh itu pekerja kena belajar tentang IT untuk teruskan hidup dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi sebagai pelanggan pula, perubahan dalam sektor peruncitan kepada e-dagang. Zaman pandemik ni, orang menggunakan e-dagang. Dia akan beli belanja secara online dan bila kita pakai online, dapatlah mengelakkan risiko daripada berjangkit virus tersebut. Dan kita pun akan elakkan daripada bersemuka. Mungkin gaya hidup e-dagang ini akan berterusan hingga ke walaupun dah tamat COVID-19 ni sebab kita sebagai pelanggan dah biasa, dah seronok untuk menggunakan aplikasi online untuk membeli barang. Dah itu saja.
Terima kasih kepada saudari Ilya Masarah. Seperti yang dibicarakan tadi, terdapat banyak kesan yang berlaku terhadap organisasi, pekerja dan pelanggan disebabkan oleh COVID-19 ini. Maka mari kita teruskan lagi forum ini dengan penjelasan tentang apakah COVID-19 ini mempengaruhi pekerjaan dan seterusnya membawa kepada norma baharu pekerjaan. Saya akan serahkan isu ini kepada panel yang kedua iaitu Hanis Nadirah. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan sebagai langkah untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 daripada terus merebak akibat daripada krisis wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Polemik dari wabak ini telah mempunyai akibat yang besar untuk setiap bidang politik, ekonomi dan budaya serta memperolehi pelbagai reaksi sosial yang negatif. Ini kerana arahan yang diberikan menyebabkan rakyat Malaysia perlu kekal berada di rumah dan tidak lagi dibenarkan keluar seperti biasa untuk menjalankan tugasan harian. Oleh itu, keadaan memerlukan orang ramai untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Sektor pekerjaan adalah salah satu sektor yang terkesan daripada pelaksanaan PKP. Ini kerana sebagai usaha untuk membantu kerajaan mengelakkan penularan wabak COVID-19 daripada terus merebak, banyak sektor pekerjaan perlu ditutup. Majoriti perusahaan, aktiviti korporat, organisasi swasta dan kerajaan ditutup serta-merta. Malah penutupan perniagaan semasa PKP menyebabkan beberapa perniagaan tidak mampu membayar kos perbelanjaan termasuk gaji pekerja yang membawa kepada perberhentian pekerja. Selain itu, sektor yang diberikan pengecualian daripada pelaksanaan PKP untuk beroperasi tetap mendapat impak yang buruk disebabkan perlu beroperasi mengikut prosedur operasi standard atau SOP yang begitu ketat dan memakan kos tambahan. Disebabkan ketiadaan kehadiran pelanggan kerana mematuhi PKP, kebanyakan perniagaan atau pemilik peniaga merancang untuk menutup perniagaan mereka. Malah sekatan perjalanan dan penutupan sepadan telah menjejaskan industri pelancongan dan industri lain seperti perhotelan, makanan, pengangkutan dan banyak lagi. Akhir sekali, budaya norma baharu pekerjaan adalah cabaran baru majikan dan pekerja untuk bertindak dengan bijak, menongkai idea kerja baharu bagi menghadapi persekitaran kerja yang kompleks dan sentiasa berubah. Majikan perlu menggalakkan pekerja untuk bekerja dari rumah. Selain pengiliran jadual harian kerja antara norma baharu pekerjaan. Bagi sektor awam, kerajaan menggalakkan penjawat awam bekerja dari rumah kecuali bagi proses kerja yang memerlukan keberadaan di pejabat. Manakala mesyuarat boleh diadakan secara dalam talian. Kesimpulannya, kita perlu terima hakikat bahawa perniagaan, pekerjaan dan kehidupan akan berubah kepada norma baharu walaupun selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Hanis Nadiras atas penjelasan itu tadi. Seperti yang diterangkan, penularan COVID-19 ini membawa kepada norma baharu pekerjaan. Hal ini semestinya akan menimbulkan banyak masalah dan cabaran kepada organisasi itu sendiri. Jadi, kita akan teruskan lagi dengan panel yang ketiga kita iaitu Anis Najwa untuk menerangkan tentang masalah dan cabaran bekerja dari rumah bagi pekerja dan majikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Seperti soalan yang telah dikemukakan oleh moderator kita yang dikasihi, iaitu masalah dan cabaran bekerja dari rumah bagi pekerja dan majikan. Seperti yang telah berlaku di negara kita iaitu Malaysia, telah diisytiharkan oleh kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenali sebagai PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Tentunya membataskan pergerakan dan aktiviti masyarakat. Justeru, kerajaan juga menasihatkan supaya para pekerja menggunakan kaedah bekerja dari rumah yang dikenali sebagai work from home. Okey, apakah itu work from home ataupun bekerja dari rumah? Bekerja dari rumah merupakan kaedah di mana melaksanakan kerja dari rumah atau bekerja di rumah. Singkatan ini sering digunakan jika pekerja melakukan pekerjaan jarak jauh dan juga memerlukan komunikasi digital untuk berinteraksi dengan pekerja dan juga majikan. Kaedah ini sering kali mendapat tanggapan bahawa ia seperti cuti yang diberikan oleh majikan. Tetapi
kaedah ini bukannya cuti. Okey, macam kita sekarang ni melakukan forum akademik menggunakan MS Team yang kita record melalui video online. Okey, begitu juga dengan work from home ataupun bekerja dari rumah. Ia bukannya cuti yang diberi oleh kerajaan ataupun majikan, tetapi ianya adalah pekerjaan yang perlu dilakukan. Cuma kita tidak lakukan di tempat yang sepatutnya kita lakukan, seperti di pejabat ataupun di universiti ataupun di sekolah. Okay. Kaedah ini juga mempunyai banyak kelemahan dan menyebabkan banyak permasalahan berlaku terutamanya kepada pekerja dan juga majikan. Okay. Permasalahan yang pertama ialah tahap produktiviti semasa bekerja dari rumah. Okay. Seperti yang kita tahu, bekerja dari rumah menjadikan pergerakan dan perhubungan antara pekerja dan majikan terbatas. Hal ini menyebabkan tahap produktiviti pekerja merosot disebabkan ketidakcukupan data dan juga maklumat. Okey, seperti pekerja yang berada di pejabat, mereka tidak boleh membawa hal sulit bawa balik ke rumah. Okey, itu adalah tidak dibenarkan oleh mana-mana pejabat. Jadi, bila berlakunya work from home, kita tidak boleh membawa maklumat-maklumat sulit tersebut untuk bawa ke rumah. Jadi, ini membataskan pekerja untuk menyiapkan tugasan yang diberi, malah akan menyebabkan produktiviti pekerja tersebut merosot. Okay. Sama juga seperti pelajar, okay, macam saya seorang pelajar, terdapat perbezaan bila kita berada di rumah dan juga bila kita berada di universiti. Di sini kita dapat merasakan bahawa bila kita berada di rumah, pembelajaran akan menjadi terlalu sukar kerana kita susah untuk berkomunikasi secara berhadapan dengan lecturer kita, dengan doktor kita. Jadi itu akan menyukarkan seseorang pelajar untuk menjadi lebih fokus dalam pelajaran. Begitu juga dengan pekerja dan juga majikan. Mereka tidak dapat melakukan komunikasi secara berhadapan. Okey, saya teruskan dengan poin saya yang kedua, iaitu tahap kefahaman pekerja terhadap konsep bekerja dari rumah. Okey, kebanyakan pekerja, tak kira pekerja swasta ataupun pekerja kerajaan, ramai yang tidak mendapat pendedahan awal. Hal ini kerana bekerja dari rumah mula diterapkan pada tahun lepas, iaitu tahun 2020, untuk membendung COVID-19. Okey, seperti yang saya katakan tadi, ramai pekerja dan juga pelajar tidak mendapat pendedahan awal untuk melakukan work from home ini. Jadi mereka tidak mendapat kefahaman yang tinggi cara untuk menggunakan sistem baharu ini. Seperti MS Team ini, pada mulanya kita tak tahu macam mana cara untuk menggunakan juga. Seperti juga kita ketahui, ramai pekerja daripada golongan yang sudah berumur yang akan menunggu masa untuk pencen ataupun bersara. Jadi mereka juga terpaksa menggunakan kaedah work from home ini tetapi tidak mendapat pendedahan awal. Jadi mereka beranggapan bahawa work from home ini adalah satu cuti yang diberikan oleh majikan mereka. Okey, seperti yang telah berlaku, kebanyakan mereka tidak melakukan kerja di rumah walaupun mereka menghebohkan bahawa mereka adalah seorang pekerja yang akan melakukan kerja dari rumah. Tetapi mereka beranggapan bahawa itu adalah cuti daripada majikan. Hal ini akan menyebabkan timbul banyak persoalan kepada para pekerja dan juga majikan kerana tidak mendapat pendedahan awal. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada poin saya yang ketiga, iaitu gangguan dari persekitaran. Okey, seperti saya juga yang masih pelajar ini mendapat banyak juga gangguan apabila saya cuba untuk fokus dalam pelajaran. Hal ini kerana kita ada sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak, kita juga ada tugas hakiki yang perlu kita lakukan di rumah seperti memasak, basuh baju dan juga mengemas rumah, membantu ibu bapa dan macam-macam lagi. Jadi apabila kita menerapkan kaedah work from home ini, kita akan jadi terganggu kerana terganggu antara pekerjaan kita menjadi seorang pelajar ataupun pekerja dan juga menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Okey, ini adalah merupakan gangguan dari persekitaran. Selain itu, faktor yang boleh mengganggu produktiviti kerja dan majikan apabila bekerja dari rumah sering dikaitkan dengan konsentrasi atau fokus terhadap tugas hakiki seperti yang saya terangkan tadi. Okey, seterusnya perbezaan persekitaran.
Di sini saya akan pendekkan sahaja kerana perbezaan persekitaran tadi sama seperti gangguan dari persekitaran juga. Gangguan ini boleh datang daripada kerana anak-anak jika pekerja tersebut mempunyai keluarga, dan juga seperti yang kita ketahui jika pekerja tersebut duduk di sebuah kediaman seperti di taman, perumahan, mereka sering diganggu oleh gangguan bunyi, tak kira lah daripada bunyi gangguan daripada haiwan ataupun mungkin ada kontraktor yang sedang membina rumah ataupun macam-macam lagi. Okey, jadi demikian saja masalah dan cabaran yang saya kupaskan, yang saya simpulkan untuk forum akademik kali ini. Okey, terima kasih kepada Anis Najwa untuk penjelasan yang sangat panjang dan confident itu tadi. Okey, saya ada perasan yang Anis ada beritahu bahawa pekerja-pekerja menganggap apabila majikan memberikan pekerjaan dari rumah, mereka menganggap itu bahawa cuti. Jadi bagaimana peranan organisasi dalam memastikan pekerja mempunyai prestasi dan komitmen untuk melakukan kerja sepanjang pandemik COVID-19 ini? Jadi saya akan serahkan persoalan ini kepada panel yang terakhir iaitu Diana Amira. Silakan. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi majlis dan Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semuanya. Baiklah, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ramai pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta yang telah terpaksa bekerja dari rumah ataupun lebih dikenali sebagai work from home. Lebih-lebih lagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, mereka kebanyakannya harus bekerja daripada rumah kerana ianya dapat membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Hanya terdapat beberapa sektor sahaja yang dibenarkan bekerja secara fizikal, iaitu sektor penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, pengedaran serta peladangan dan komuniti. Walaupun ramai pekerja yang terpaksa bekerja daripada rumah, tetapi prestasi dan komitmen haruslah sentiasa konsisten dan berada dalam keadaan yang baik. Ini kerana ia dapat memastikan hasil pekerja bermutu dan berkualiti tinggi. Hasil dari kerja yang baik dapat meningkatkan prestasi syarikat dan mengembangkan perniagaan syarikat tersebut. Tetapi seperti kita semua tahu, ia bukanlah sesuatu yang mudah bagi mengekalkan kadar positif dan semangat bekerja, terutama yang bekerja daripada rumah. Ini kerana seperti panel yang ketiga tadi cakap, terdapat pelbagai cabaran dan gangguan di rumah yang terpaksa dihadapi seperti menjaga anak, gangguan capaian internet, tugasan seperti memasak dan lain-lain lagi lah. Jadi ianya juga boleh mendatangkan rasa stres dan kepenatan melampau. Ianya juga meningkatkan kos seperti kos elektrik kerana kita banyak menggunakan gadget seperti laptop dan handphone. Jadi ianya dapat meningkatkan kos di rumah. Jadi caranya bagaimana kita ingin bagaimana organisasi ingin memastikan prestasi dan komitmen pekerja berada dalam keadaan baik. Yang pertamanya ialah pengurus terutamanya haruslah dapat mengesan pekerja yang menghadapi masalah atau stres melampau dan berusaha memberi sokongan moral dan membantu menyelesaikan ia bersama. Pengurus boleh mengesan permasalahan ini dengan memerhatikan tingkah laku pekerja dan ataupun dengan platform borang soal selidik seperti Google Form bagi mendapatkan data pekerja yang mempunyai masalah seperti yang berikut. Pengurus juga haruslah dapat mengetahui sebab dan punca masalah tersebut terjadi. Sama ada ianya datang daripada kerja itu sendiri ataupun masalah pribadi supaya ianya dapat diatasi dan diselesaikan bersama. Contohnya, jika masalah tersebut datang daripada pekerja itu bekerja lebih masa dan tidak cukup rehat, pengurus boleh membuat alternatif waktu bekerja fleksibel di mana pekerja dibenarkan balik jika kerja yang diberikan pada hari itu sudah siap dibuat.
Jadi pekerja akan merasa lebih bersemangat dan juga lebih ikhlas untuk menyumbangkan tenaga kerjanya dalam kerja yang dilakukan. Okey, yang keduanya, menyingkirkan maklumat yang berlebihan. Okey, pada zaman moden ni, maklumat dan informasi boleh didapati di mana-mana sahaja. Walaupun komunikasi di tempat kerja adalah sesuatu yang baik, tapi ianya adalah perlu untuk memastikan informasi tersebut hanya disalurkan kepada orang yang berkenaan sahaja. Cara yang paling mudah untuk menyebarkan maklumat adalah dengan menggunakan aplikasi seperti email. Tetapi jika pesanan email yang tidak berkaitan sering dihantar kepada semua pekerja, maka pekerja akan mula mengendahkan email tersebut kerana beranggapan bahawa email tersebut tidak kena-mengena dengan mereka dan ianya tidak penting. Jadi untuk memastikan pekerja mendapat dan memahami maklumat yang diberikan, pengurus dan juga majikan hendaklah memastikan kandungan informasi tersebut dihantar kepada pekerja yang berkenaan pada masa yang bersesuaian. Platform yang digunakan untuk menghantar maklumat tersebut juga haruslah bersesuaian mengikut latar belakang seseorang pekerja. Contohnya penggunaan WhatsApp bagi pekerja yang muda dan email bagi golongan yang sedikit berusia. Jadi ianya akan dapat memastikan pekerja mendapat maklumat dengan lebih baik. Okay. Yang terakhirnya, pekerja sudah bertumpus-tumus bekerja di era pandemik COVID-19 ini. Jadi pengurus dan majikan haruslah memikirkan untuk memberi sedikit penghargaan terhadap usaha para pekerja. Okay. Sejak pandemik ini, ramai pekerja yang sudah dibuang kerja. Jadi pekerja yang sedia ada itu harus menampung keperluan pekerja keperluan pekerja di tempat kerja. Jadi mereka merasa agak tertekan dan penat di tempat kerja. Jadi penghargaan kepada pekerja haruslah dibuat. Penghargaan tersebut boleh diberi dalam bentuk hadiah, wang dan anugerah pekerja terbaik bulanan bagi pekerja yang layak. Ini akan memotivasikan pekerja tersebut untuk menjadi lebih produktif dan bekerja dengan lebih tekun pada masa akan datang. Penghargaan ini juga akan dapat membakar semangat pekerja lain untuk mengetahui standard bekerja yang lebih baik supaya mereka juga mampu untuk bekerja dengan lebih keras pada masa akan datang. Baiklah, itu saja isi-isi yang saya dapat bincangkan. Okey, terima kasih kepada Penita Ahifis. Saya turut yakin jika organisasi menjalankan langkah-langkah tersebut ataupun peranan tersebut, pekerja akanlah lebih komitmen untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi kita selesai sudah untuk sesi pertama dan kita akan teruskan dengan sesi kedua, iaitu saya akan bertanya soalan kepada panel-panel kita tentang bagaimana COVID-19 ini menjejaskan kepada organisasi sesebuah organisasi. Okay. Sebagaimana kita tahu, kerajaan telah mengumumkan hanya 30% sahaja penjawat awam yang boleh bekerja di pejabat dan selebihnya akan bekerja di rumah. Jadi, saya ingin bertanya kepada panel nombor 2 kita iaitu Hanis Hadirah tentang bagaimana sesebuah organisasi untuk berlaku adil kepada pekerja dalam pembahagian tugas bagi menggelakkan ketidakpuasan hati di kalangan pekerja itu sendiri. Silakan. Okey, terima kasih moderator. Berdasarkan perbincangan kita sebelum ini, kita dapat simpulkan bahawa bekerja dari rumah mempunyai satu sudut positif buat pekerja. Pekerja boleh mempelajari teknologi baru, mendidik dalam pengurusan waktu, perancangan berkesan dan pelaksanaan tugas yang lebih berfokus. Okey, sepanjang tempoh PKP ini, kerajaan telah menghadkan bilangan pekerja untuk yang berada di pejabat. Okey, bagi majikan, sebelum untuk menetapkan sesuatu pekerja itu bekerja dari rumah ataupun di pejabat, majikan sebolehnya untuk melaksanakan tinjauan bagi mengenal pasti keupayaan pekerja dan sumber yang boleh membantu mereka melakukan kerja di rumah. Tinjauan yang dimaksudkan ialah bagi mengetahui komitmen, peralatan, akses serta maklumat yang boleh dicapai oleh pekerja sepanjang tempoh PKP. Ada segelintir pekerja tidak mempunyai peralatan seperti laptop dan akses kepada internet. Ini merupakan salah satu cabaran yang perlu diberi perhatian oleh majikan. Majikan perlu tentukan jenis kerja yang bersesuaian terhadap mereka yang tiada kemudahan tersebut. Ini akan dapat
memastikan majikan dapat berlaku adil terhadap pembahagian tugas kepada setiap pekerja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih untuk menjawab soalan dengan ringkas dan padat. Okey, selain daripada ketidakpuasan hati pekerja, isu kesihatan mental juga di tempat kerja seharusnya tidak dipandang ringan oleh sesebuah organisasi dan ia dilihat sebagai isu global yang memberi impak besar kepada produktiviti organisasi. Menurut kajian Penubuhan Kesihatan Sedunia turut mengatakan bahawa penyakit mental menjadi masalah kesihatan kedua di negara ini. Jadi, saya akan tujukan soalan ini kepada saudari Anis Najwa untuk menjelaskan bagaimana penularan COVID-19 menjejaskan mental health ataupun kesihatan mental dan emosi kepada pekerja dalam organisasi. Terima kasih moderator kita. Okey, seperti soalan yang telah ditujukan oleh moderator, menurut Doktor Kesihatan Pekerjaan iaitu Dr. Syawaluddin Hussein pernah berkata, ketidaktentuan tempoh pandemik ini berlaku serta jangka masa arahan PKP antara yang menjadi keresahan rakyat termasuk golongan majikan dan pekerja. Seperti yang telah kita ketahui, sekarang ini kita sedang menghadapi gelombang ketiga PKP. Okey. Okey. Seterusnya saya akan teruskan dengan Doktor Kesihatan Pekerja, Dr. Syawaluddin juga berkata, setiap individu mungkin berhadapan dengan tekanan yang berbeza. Sebagai contoh, untuk majikan, mereka akan lebih cenderung untuk bimbang mengenai perniagaan dan sumber kewangan. Manakala untuk pekerja juga, mereka akan cenderung untuk bimbang tentang kelangsungan kerjaya, manakala untuk petugas kesihatan akan lebih tertekan kerana bebanan kerja yang melampau disebabkan kes COVID-19, penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Okey. Seperti yang kita ketahui, masalah utama yang dihadapi lebih cenderung kepada kewangan. Okey, masalah kewangan. Disebabkan berlakunya pandemik ini, mereka tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup kerana tiada pekerjaan. Jadi mereka akan menghadapi masalah kewangan. Okey, tindakan kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif sememangnya dapat membantu meringankan tekanan yang dihadapi rakyat waktu ini. Okey, sebelum saya menamatkan ucapan saya, okey, seperti kisah yang telah berlaku semalam, iaitu seorang isteri yang telah bertindak untuk mencuri beberapa barang untuk anaknya yang sakit di sebuah kedai supermarket, okey, telah tertangkap. Okey, dia mencuri kerana suaminya yang telah diberhentikan kerja. Okey, hal ini telah sampai ke pihak atasan iaitu Ketua Polis Petaling Jaya. Jadi beliau telah mengambil inisiatif untuk membantu pasangan tersebut dengan memberikan beberapa bantuan dan juga beliau menyarankan untuk pasangan tersebut meminta ataupun memohon bantuan daripada pusat zakat. Okey, jadi kepada rakyat yang tidak berkemampuan, mereka seharusnya lebih terbuka untuk meminta bantuan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Okey, mereka tidak perlu berasa malu ataupun berasa merendah diri disebabkan ketiadaan duit. Okey, sebab kita sekarang lebih terbuka untuk membantu supaya masalah kesihatan mental ini dapat diatasi. Okey, jika berlakunya masalah ini, katakan dia malu untuk meminta bantuan dan lebih cenderung untuk memendamkan sahaja, maka dia akan mudah untuk mendapat depresi. Okey, seperti yang kita tahu juga, masalah depresi sangat meningkat, terutamanya untuk masa sekarang ini adalah kepada golongan pekerja dan juga majikan. Disebabkan masalah ini, purata untuk pesakit mental juga meningkat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Anis Najwa. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dibicarakan tadi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh
pekerja ataupun penjawat awam itu sendiri. Jadi bagi mengelakkan perkara ini terus berlaku, saya akan tujukan satu soalan kepada panel kita itu sendiri, iaitu Diana Amira, tentang apakah peranan organisasi ataupun peranan kerajaan itu sendiri untuk menghadapi masalah mental dalam kalangan pekerja dan penjawat-penjawat awam semasa krisis ini. Silakan. Okay, baiklah. Sejak pandemik COVID-19 ni ada di Malaysia dan juga di dunia ni, masalah mental telah meningkat. Saya tak tahu berapa persen tetapi telah meningkat sebab kita pun tahu ramai orang stres, depres dan juga ada yang sampai membunuh diri sebab masalah COVID-19 ni. Sebab COVID-19 ni dia menyebabkan banyak sudut lah yang jatuh. Macam ekonomi dan terutama sekali kesihatan lah. Contoh macam di tempat kerja. Mereka mempunyai sebenarnya banyak masalah sebenarnya. Contohnya masalah kerja itu sendiri. Apabila pandemik COVID-19 ni ada, ramai pekerja telah dibuang kerja. Jadi pekerja yang sedia ada itu harus menampung keperluan pekerjaan lain. Jadi mereka agak merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Dan juga mereka mempunyai banyak lagi masalah seperti masalah peribadi mereka. Jadi bagaimana ingin mengatasi ataupun membantu pekerja yang mempunyai masalah mental ini adalah pihak pengurusan contohnya boleh mewujudkan komunikasi dua hala terhadap pekerja dan juga majikan. Selalunya pekerja yang berasa tidak didengari dan diendahkan cenderung untuk merasa tidak bermotivasi dalam melakukan kerjanya dengan baik. Ini adalah penting bagi meningkatkan kepuasan kerja. Komunikasi dua hala ini dapat memberi pekerja cara untuk menyampaikan komplain, perasaan dan pendapat mereka terhadap pihak atasan. Contohnya perasaan mereka itu rasa stres. Diorang boleh komplain, diorang boleh cakap kepada pihak atasan supaya pihak atasan dapat bantu mereka mengatasi masalah tersebut. Apabila pekerja diberikan peluang tersebut, maka pengurus majikan serta pekerja lain mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai emosi negatif pekerja tersebut. Dengan cara ini, pihak atasan dapat mengambil langkah yang diperlukan bagi kesejahteraan pekerja yang mempunyai masalah mental tersebut. Itu adalah salah satu contoh lah untuk mengatasi masalah mental. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Diana Amira. Okay. Sekarang saya akan tujukan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ini saya akan bertanya tentang penilaian prestasi. Seperti yang kita tahu, sebelum krisis COVID-19 ini, penilaian prestasi dibuat melalui melihat pencapaian ataupun pelibatan pekerja dalam sebuah pekerjaan. Tapi apabila krisis ini berlaku, pekerja terpaksa bekerja di rumah dan saya ingin bertanya bagaimana penilaian prestasi ini dibuat semasa pekerja-pekerja tersebut berada di rumah. Saya akan serahkan soalan terakhir ini kepada saudari kita, iaitu Ilya Maisarah. Baiklah. Ada banyak cara untuk menilai prestasi pekerja ni. Salah satunya adalah menggunakan sistem petunjuk prestasi utama dan sistem prestasi. Sistem ni dia adalah sistem penilaian yang berkaitan dengan pencapaian sesebuah organisasi itu dengan individu pekerja itu. Tapi memandangkan penularan COVID-19 ni mengganggu aktiviti tugas harian kita sebagai pekerja seperti biasa, terpaksa kerja work from home kan. Jadi tugasan tu telah berubah dan ketidaktentuan suasana pada masa ini berbeza sebabnya penularan COVID-19 ni. Jadi majikan wajar untuk melihat dan menilai semula terhadap sasaran kerja yang dah ditetapkan pada sebelum ni lah. Dan tahap prestasi yang diharapkan oleh majikan kepada pekerja tu kena dinilai semula sebab kita sekarang tengah pandemik COVID-19 dan
susah untuk kita menilai untuk melihat secara bersemuka. Jadi sasaran kerja serta tahap prestasi setiap pekerja tu tak boleh lagi dinilai mengikut tahun cara yang sebelum-sebelumnya dilakukan. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Ilya Masara atas penerangan yang sangat jelas itu tadi. Dan akhirnya kita sudah sampai ke penghujung forum. Secara ringkasnya, peningkatan produktiviti sesebuah organisasi boleh dicapai melalui pekerja yang berkemahiran tinggi dan rajin. Namun, ketika penularan COVID-19 ini, pekerja terpaksa bekerja di rumah bagi membantu menurunkan risiko jangkitan dan dengan mengurangkan kontak langsung dengan mereka yang berpotensi membawa virus. Okey, akhir sekali saya akhirkan forum ini dengan ucapan stay safe, stay at home, #kita jaga kita. Dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.